Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Yang berusaha Tuan Nazir, Tuan Imam dan seterusnya kepada semua para jemaah mukminin dan mukminat yang dirahmati Allah. Pertama-tamanya marilah kita merakamkan rasa syukur ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita terpilih sebagai hamba-Nya yang soleh. Kita dapat hadir menunaikan salat maghrib secara berjemaah dan mudah-mudahan Allah merahmati keluarga kita, masyarakat dan negara. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, insya-Allah kita akan meneruskan sesi tazkirah, sesi perbincangan antara kita, dan mudah-mudahan ia akan menambahkan iman, menambahkan ilmu, dan seterusnya kita mendapat kefahaman yang semakin baik. Dan mudah-mudahan bila kita semakin faham benar-benar, maka insya-Allah kecintaan kita kepada Allah semakin kuat. Jadi para sahabat ataupun para jemaah yang dirahmati semua, kalau tuan-tuan puan-puan masih ingat tajuk yang kita bincangkan sama-sama pada bulan yang lepas tentang ibadur rahman, kan? Ciri-ciri ibadur rahman yang perlu ada dalam diri kita. Dan untuk hari ini kita akan bawa satu tajuk yang popular juga, iaitu membincangkan tentang isu kemasyarakatan, iaitu kita akan membaca surah An-Nisa ayat 3 hingga ayat 4. Jadi kita tengok sama-sama ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Sadaqallahul azim. Jadi topik yang kita nak bincangkan pada hari ini topik yang sangat popular lah juga kan dalam masyarakat kita, kerana ia berkaitan dengan kehidupan berkeluarga, kehidupan suami isteri, yang secara tak langsung memang kita pun terlibatlah benda ni. Dan kehidupan ataupun perkahwinan yang kita fahami memang ada dua bentuk, dan kedua-duanya adalah perkahwinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu perkahwinan monogami, iaitu seorang isteri, dan perkahwinan poligami, berbilang-bilang isteri. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, tajuk ni sangat penting sebenarnya. Kerana apa? Kerana masyarakat kita memang apabila benda tu berlaku kepada Rasulullah dan para sahabat, sudah tentu ia menjadi syariat untuk kita, dan ia memang menjadi keperluan di dalam sesebuah masyarakat. Kan sama ada melalui kaedah monogami ataupun kaedah poligami, itu tak kisah. Yang penting kehidupan perkahwinan kita dirahmati dalam keadaan rahmah,
dan mendapat maghfirah dan keberkatan. Okey, saya baca terjemahan ayat tadi. Maksudnya, jika kamu takut tidak berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yatim apabila kamu berkahwin dengan mereka. Okey, situ ada dua keyword. Satu, adil. Yang kedua, perempuan-perempuan yatim. Adil dan yatim lah. Okay. Maka berkahwinlah dengan sesiapa yang kamu berkenan dari perempuan-perempuan. Maknanya selain daripada anak yatim lah maksudnya. Bebas mana-mana. Iaitu 2, 3 dan 2, 3 atau 4. Kemudian jika kamu bimbang, okey masuk isu yang lain pula, kita bimbang tidak berlaku adil. Mana dia ayat yang pertama tadi, Allah memerintahkan apabila kita ada kemampuan maka bolehlah berkahwin sehingga 4. Jadi ini sebenarnya keperluan kehidupan dalam masyarakat. Jadi sama ada kita melalui atau tidak melalui itu perkara kedua lah kan. Tapi perkara pertama dalam masyarakat, memang benda ni perlu ada untuk mengimbangi. Yang demikian itu adalah lebih dekat. Okey, apa yang maksud lebih dekat tadi? Jika kita bimbang tidak melaksanakan keadilan, maka kita tidak mampu, kita yakin yang kita ni tidak mampu. Yang demikian itu adalah lebih dekat supaya kamu tidak melakukan kezaliman. Jadi kalau awal-awal kita dah rasa ya Allah aku ni tak mampu, sudut keuangan, sudut mendidik. Keuangan tu bagi saya nombor 2 lah. Yang paling penting sebenarnya mendidik. Nak membimbing, nak mendidik isteri kita ke jalan Allah, nak membawa mereka kepada Allah. Itu pokok yang paling penting. Duit ni tak ada isu sangat. Sebab duit ni rezeki tu di tangan Allah. Kalau kita usaha, insya-Allah benda tu boleh dapat. Dan berikanlah, okey ini dah ayat yang seterusnya dan fokus yang lain. Dan berikanlah kepada wanita-wanita itu mas kawin. Beri kepada mereka mas kawin apabila kita ingin berkahwin dengan mereka sebagai pemberian wajib. Mas kawin tu mahal lah. Kemudian jika mereka dengan suka hatinya memberikan kepada kamu sebahagian dari mas kawinnya, maka makanlah. Okey, kita dah bagi dah mas kahwin. Contohlah mas kahwinnya RM300 tunai kan. Kita dah hadiah kepada isteri, dan selepas 2 hari isteri tu nak menyumbang kepada kita kan. Dia kata, dia tengok kita macam kebetulan ada kesempitan, dia pun kata, bang, ini mas kahwin yang abang hadiahkan kepada saya dan saya kembalikan kepada abang. Kan, kita tak minta pun. Okey, itu boleh. Okey, ini sebenarnya panduan jugalah kan. Mas kahwin yang kita bagi tadi, isteri pula hadiahkan kepada kita, dan ini juga panduan dalam isu sama-sama mencari nafkah. Kadang-kadang isteri pendapatan dia lebih kan. Asasnya suami yang wajib memberi nafkah kepada keluarga, itu asasnya. Tapi isteri rasa dia nak membantu suami kan. Sebab bagi dia kebahagiaan keluarga tu bukan terletak pada seorang insan sahaja, tetapi bersama. Dan dia pun membantu, contohnya memberi kan sebahagian dari gajinya untuk keperluan keluarga. Samalah ceritanya dalam bab mas kahwin ni. Okey. Sebahagian dari mas kahwinnya, maka makanlah, gunakanlah pemberian yang halal itu sebagai nikmat yang lazat lagi baik kesudahannya. Masya-Allah kan.
Jelas kan? Perintah yang pertama, suami memberi nafkah kepada isteri. Itu asas. Kan, memberi mas kahwin kepada isteri sebagai hadiah. Tapi pada masa yang sama, isteri pula ingin membantu, rasa kan, simpati kepada suami, ataupun rasa ingin menikmati nikmat yang ada bersama-sama. Kan, income tu nikmat lah. Kan, kongsi bersama. Kan, jadi alhamdulillah kan. Dan saya rasa amalan ini dah menjadi kebiasaan dah kalangan keluarga kita. Normal hari ini para isteri bekerja. Normal. Kan? Isteri kita pun kebanyakannya menjadi guru contohnya kan. Ataupun kerja di pejabat. Dan alhamdulillah apabila masing-masing memahami konsep ta'awun tu digerakkan di dalam keluarga kan, tolong menolong kan, tak kisah duit siapa, yang jadi isunya ini duit aku, ni duit engkau kan. Jadi masing-masing ada kepentingan, itu payah sikitlah. Okey, itu terjemahan umum. Okey, jadi ayat yang kita baca pada malam ini ada dua isu. Yang pertama tentang keadilan dalam berpoligami, itu isu pertama. Isu yang kedua bab mas kahwin, dan saya kembangkan isu itu kepada nafkah. Okey, jadi kita tengok asbabun nuzul. Apa asbabun nuzul dua ayat ini? Yang pertama daripada Urwah bin Az-Zubair, katanya Urwah bertanya kepada Sayyidatina Aisyah. Okey, seorang sahabat ni lah, nama dia Urwah. Dia jumpa dengan Sayyidatina Aisyah mengenai firman Allah. Okey, ayat yang kita baca tadilah, fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa thulatha. Okey, yang okey, jadi Sayyidatina Aisyah menjawab apa? Wahai anak saudaraku, dia ialah anak yatim yang hidup bersama walinya. Makan dari harta walinya. Apabila dewasa, walinya tertarik dengan harta dan kecantikannya. Macam mana tu? Okey, kan kita ni ada menguruskan, contohlah rumah anak yatim kan. Sekarang ni memang banyak kan muassasah, NGO yang membantu anak yatim kan. Kita bela dia kan, kita sebagai pengurus, dan kita tertarik dengan kecantikannya kan. Jadi lelaki ni boleh berkahwin lebih dari seorang, dan dia rasa dia mampu, dan yalah dia tertarik lah, dan ingin mengahwininya tanpa memenuhi mas kahwin. Dia tertarik kan, tetapi dia tak mampu memberi mas kahwin, dan dia anggap dia bawah tanggungjawab aku kan, aku yang jaga dia, buat apa perlu bagi mas kahwin. Ini kisah yang berlaku pada zaman sahabat lah. Asbab nuzul untuk ayat ini. Oleh itu para wali tidak dibenarkan mengahwini anak-anak yatim. Okey. So dalam isu ini asbabun nuzul ya, disebabkan wali tadi penjaga, wali itu penjaga, dia ada kepentingan terhadap anak yatim yang dia jaga, iaitu dia ingin berkahwin dan tak nak memberi mahar. Ini yang turun ayat ni, kata kahwinlah kan, kahwinlah dengan yang lain. Kalau kita takut tak boleh berlaku adil dengan anak yatim tadi. Okay. Jadi kadang-kadang dalam memahami ayat ini macam-macam kan tafsiran, dan ada golongan yang anti dengan kehidupan berpoligami ni. Dia kata ayat ni untuk kahwin dengan anak yatim kan. Kenapa pula nak dilibatkan dengan yang lain? Sedangkan kalau kita teliti, anak yatim atas tadi kan, yang bawah tu maksudnya bila tak mampu, kita bimbang tak boleh nak berlaku adil. Sebab apa? Dia anak jagaan kita. Kita ni penjaga dia. Jadi bila penjaga, sudah tentu dah kita dah rapat, sudah tentu kita tak boleh berlaku adil kan. Kita anggap macam
anak buah kita, pekerja kita. Kan? Jadi kalau ada isteri yang lain, kita akan letakkan yang ini adalah sebagai orang suruhan, contoh begitulah. Sedangkan bila dah berkahwin, dia dah isteri kita. Bila isteri, dia dah sama dengan isteri yang lain yang perlu diberi hak yang sama. Jadi bila bimbang tak boleh berlaku adil dengan anak yatim ini, itu diperintahkan janganlah kahwin dengan dia, kahwin orang yang lain. Bila kau kahwin dengan orang awam yang kau minati, so nanti kau akan lebih berlaku adil, kan? Sebab ialah orang lain. Kalau yang ini kita dah ada orang jaga, anak jagaan kita, so kita akan lebih kurang, kita tak akan menunaikan tanggungjawab yang sepatutnya. Okey, itu maksud ayat tadi. Okey. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya seorang lelaki memelihara seorang anak perempuan yatim yang dia kahwini. Ini kaul yang lain pula. Anak yatim itu memperoleh sebahagian warisan. Okey. Anak yatim yang nak dikahwini ini pula rupanya kaya. Dia mendapat warisan. Dia memiliki harta yang banyak. Jadi orang ni kahwin sebab apa? Bukan sebab nak membela, tetapi nakkan harta. Jadi niat awal-awal perkahwinan dah tak betul. Jadi itu sebab ayat ni menyuruh kalau bimbang tak boleh berlaku adil dengan anak yatim tadi, kahwinlah yang lain. Bila yang lain kita kena buat prosedur macam biasalah. Tak boleh nak lebih kurang. Okey. Jadi tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, sebenarnya isu di sini adalah isu keadilan, kan? Tanggungjawab, kan? Jadi kalau kita berjaya melaksanakan tanggungjawab, ya Allah, beruntung, kan? Cuba tuan-tuan bayangkan, kan? Kalau kita boleh menjaga seorang anak dengan kita menjaga 10 orang anak, mesti berbeza, kan? Kita punya komitmen 1 dengan 10, kita punya masa, kan? Kita punya pengorbanan, terkorban jaga seorang anak ni, yalah, taklah teruk kita jaga, kan? Ada bila kita terbaca tu satu keluarga 19 orang. Satu keluarga ibu dan ayah 19, masya-Allah. Macam mana, kan? Zaman dululah, mungkin dia kahwin umur 14 tahun, kan? Dan alhamdulillah sehat sehingga 40 lebih pun alhamdulillah direzekikan anak sampai 19 orang. Okey. Jadi tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, so isu di sini ialah keadilan, kan? Jadi dalam membina keluarga, tak kiralah kita ada seorang isteri, 2 orang isteri atau lebih, keadilan tu asasnya. Begitu juga terhadap anak seorang dengan anak 10 orang, sama aja konsep dia. Mungkin kita tak berhadapan dengan isu isteri yang ramai, tetapi kita berhadapan dengan isu anak yang ramai. Kan? Nak jaga anak ni, kan? Anak lelaki macam mana perangainya, anak perempuan macam mana masalahnya. Okay? Semuanya ada isulah yang perlu kita tangani bersama. Jadi tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, jadi kita tengok secara tafsilinya. Okey. Tadi terjemahan umum, kita tengok secara tafsili. Okey, saya ingat konsep poligami ni semua orang faham, kan? Dan mungkin kalangan jemaah kita pun ada, kan? Yang berpoligami. Jadi kita doakan yang ada berpoligami ini Allah bantu, kan? Allah murahkan rezekinya, kan? Allah mudahkan urusan ahli keluarganya. Kita doakan. Okey, yang kita nak tengok sekarang ni apa hikmah. Mungkin kita rasa Allahu Akbar, Ustaz, berat tajuk ni Ustaz. Kenapa malam ni bawa tajuk ni, kan? Berat tajuk ni. Tapi sebenarnya ada banyak hikmah yang mungkin, kan, kadang-kadang saya tengok ada situasi lah, ada orang tu dia tak terima, kan? Ni kebetulan ni ada kenalan ni, dia sangat tak terima, sebab dia ada pengalaman yang pahit lah. Tetapi apabila sampai ke situasi yang Allah takdirkan anak dia perlu melalui benda tu, dia mungkin hampir-hampir nak melalui, kan?
Jadi dia sangatlah marahnya dengan sistem poligami ni. Tetapi akhirnya apabila Allah takdirkan anaknya melalui, dan dia tengok anaknya boleh melalui dengan baik kan, dia pun menjadi, dia berubah kan. Itulah nak ceritanya syariat Allah ni sebenarnya kita tak boleh nak petikaikan, nak persoalkan. Kenapa untuk faham okey, tapi kenapa sebab benci, itu bahaya kan. Nanti ujian tu akhirnya kena kat kita. Rupanya kita tak kena, anak kita, dan kita kena pula kan, menasihati, menyelesaikan. Itu yang berlaku dalam masyarakat kita hari inilah. Okey tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, kita tengok apa hikmah poligami ini. Yang pertama, kurniaan Allah kepada manusia. Okey, Allah yang mencipta kita, dan Allah tahu keperluan seorang lelaki, dan Allah tahu keperluan seorang wanita. Macam mana ni Ustaz? Lelaki itu nampaklah keperluan dia, macam mana lah Ustaz boleh kata wanita pun ada keperluan itu? Sebenarnya kan, ada kalangan wanita yang apabila dia dah terima poligami ni, dia rasa sangat bersyukur. Kenapa? Dia kata dengan poligami inilah dia ada kerehatan. Luar biasa tu. Tanggungjawab seorang wanita terhadap suami ini 24 jam. Itu benda yang hakikat, 24 jam. Maksudnya dia bekerja ke, dia tak bekerja ke, tanggungjawab terhadap suami 24 jam. Itu tanggungjawab yang utama. Tanggungjawab terhadap majikan tu sebenarnya nombor 2. Tetapi apabila kita dah bekerja, sudut komitmen kita kadang-kadang kita dah terbalik. Suami dah jatuh nombor 3. Bos tempat kerja dah letak nombor 1. Kan, zaman sekarang ni lah zaman online. Tiba-tiba bos WhatsApp, kena siapkan ni. Masya Allah, memang. Itu sebab dalam tempoh pandemik ni kita ada 70,000 perceraian. Nauzubillah. Kan? Cabaran yang sebenarnya bukan pada isu duit sahaja, tapi itulah tekanan kerja. Jadi kita yang Allah kurniakan rahmah, mawaddah dalam keluarga kita ni, ya Allah, peliharalah tuan-tuan, perempuan kan. Kita tingkatkanlah kasih sayang kita kan. Jadi kalau isteri tengok suami tu, Masya Allah kan, hebatnya suami aku ni, sangat berwibawa. Kena letak begitu. Walaupun suami kita orang biasa je, kena letak, inilah pemimpin aku yang terbaik. Walaupun di tempat kerja kita ramai ada kawan atau pemimpin kita rasa itu lebih hebat, tapi letaklah suami kita nombor 1. Begitu juga dengan isteri. Cabaran kita di akhir zaman ni tuan-tuan, kita terdedah. Kalau zaman dulu kan, kalau di Saudi sendirilah, orang Saudi wanita dia duduk dalam rumah je. Orang Arab kan, dululah. Sekarang ni kita tengok Saudi dah terbuka, dah menjadi liberal kan. Dia pun dah ada konsert, dan konsert dia luar biasa daripada konsert kita kan. Sangat terdedah sekarang ni. Dan kita lihat Masya Allah, pergaulan lelaki perempuan ni dah mula. Jadi kita tak pelik lah, ini semua situasi kita dah akhir zaman. Itu sebab siapa yang berpegang kepada agama, yang istiqamah, yang diumpamakan seperti menggigit bara api. Bara api menggenggam, kan menggigit kan, menggenggam bara api. Masya Allah, bara api kita nak genggam, apa kesan dia? Terbakarlah tangan. Tapi kita tahu inilah jalan yang selamat. Kan? Islam inilah satu-satunya yang selamat dunia dan akhirat. Dunia kita bahagia, dunia kita selamat, akhirat pun kita selamat. Genggam betul-betul. Itu situasi kita. Dengan macam-macam fitnah kan? Okey. Jadi itu hikmah yang pertama tadi, kurniaan Allah. Sebab Allah yang mencipta kita, jadi Allah tahu kenapa perlu kepada benda ni. Itu sebab manusia dia akan berubah ikut pengalaman dan situasi. Ada masa dia suka, ada masa dia benci, ada masa suka balik. Tapi syariat tetap sama. Yang berubah tadi manusia.
Okey. Yang kedua, ini lagilah tak dapat dinafikan, meramaikan umat Islam. Itu sebab antara hadis Rasulullah kan, Rasulullah sangat berbangga dengan umatnya yang ramai. Sangat berbangga. Rasulullah umurnya pendek je kan, tetapi umatnya sangat ramai kan. Kat mana? Inilah. Okey, kita baca poin-poin dia je lah. Yang seterusnya, yang ketiga, menjaga kebajikan wanita. Ini poin pelik ni. Betul ke dengan perkahwinan poligami kita menjaga kebajikan wanita? Betul ke? Ikut individu lah kan. Tapi kalau tanya saya kata betul kan. Memang betul. Sebab apa? Kita bukan menyelamatkan seorang wanita, tapi sebenarnya kita menyelamatkan dia kan. Lepas tu kita menyelamatkan keluarga dia. Bayangkan tuan-tuan kan, kita berkahwin ni sebenarnya kita bukan berkahwin dengan seorang wanita, tapi kita berkahwin dengan mak ayah dia. Kita berkahwin, kita membina keluarga, maksud saya kita membina hubungan dengan adik-beradik dia kan. Jadi bayangkan kalau wanita, kalau lelaki yang soleh tadi, lelaki yang baik tadi kan, memiliki beberapa isteri, bayangkan dia boleh membina. Itu sebab syarat berkahwin tadi berlaku adil. Siapa yang nak berlaku adil ni? Orang bertakwa kan. Orang bertakwa dia boleh berlaku adil, dia boleh memberi kasih sayang walaupun ramai kan. Dan sebenarnya wanita kan, kehidupan yang penting ni sebenarnya kualiti. Kita hanya memiliki, katalah kan, kita seorang kan, seorang suami, seorang isteri kan, tapi tak ada kualiti. Hari-hari jumpa, hari-hari pinggan pecah kan. Jadi kehidupan kita sebenarnya dalam keadaan seolahnya neraka dunia lah. Tengok muka marah kan, cakap silap sikit kita berdendam kan, kita ungkit balik kan. Ini engkau lah, ini mak engkau lah kan, yang punya pasal ni. Dulu aku dah kata dah kan. Jadi kebahagiaan bukan terletak kepada seorang ke, dua orang ke, tiga orang ke, empat orang ke, tak. Tapi terletak bagaimana seorang yang bertakwa itu membina keadilan dalam keluarganya, dan sebenarnya membina ahli keluarga itu supaya takutkan Allah. Bila semua takutkan Allah, kita akan ikut syariat. Bila kita ikut syariat, selari dengan kehendak Allah dan Rasulnya, maka selamatlah kita dunia dan akhirat. Jadi bayangkan kan, saya bagi contoh tuan-tuan lah yang soleh yang berada dalam masjid ni kan, seorang yang berkemampuan kan, seorang yang boleh membela. Jadi kita membela. Kalau kita bagi duit dia kan, jumpa seorang wanita, kita bagi dia RM1,000, itu sedekah. Dia tak pergi jauh, dia tak ada proses mendidik, dia tak ada proses membawa wanita tu kepada Allah, dia tak ada proses kan, membina pula anak-anak. Itu semua tak berlaku. Dan itulah sebenarnya amal soleh. Amal soleh. Ni bukan nak bagi poin kat tuan-tuan kan, nak ceramah isteri lepas ni kan, tapi maksudnya inilah hakikatnya sebenarnya. Kalau nak berbincang pun boleh kan, cerita yang baik-baik kan. Inilah hakikatnya. Kenapa Allah dan Rasulnya membenarkan syariat berpoligami, nak menjaga kebajikan wanita. Okey, seterusnya mengelakkan suami daripada memilih jalan yang salah. Okey, hari ini ramai sebenarnya kalangan lelaki yang beristeri seorang kan, dan pada masa yang sama, nauzubillah lah kan, bukan di sinilah, ni cerita kat luar kan, melakukan perzinahan kan. Tak payah pun zaman sekarang kan, sebab yalah situasi
Kan zaman sekarang ni masing-masing bekerja. Kan? Bila bekerja outstation. Kan? Dan keluar berdua. Hotel tak mahal pun sekarang ni. Kan? 70-80 ringgit je, 100 ringgit je. Jadi itulah situasinya. Jadi itulah kenapa Allah meletakkan poligami ini sebagai penyelesai kepada isu tadi. Okey. Yang seterusnya memperbanyakkan keturunan. Jadi tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, kalau kita lihatlah para sahabat kan, antaranya Anas bin Malik. Anas bin Malik ini seorang sahabat yang panjang umur. Kecil dia, kan, masa kecil dia ni didoakan oleh Rasulullah. Kan? Maka umurnya panjang. Dan anaknya di dalam riwayat mengatakan lebih dari 100 orang. Anaknya. Jadi tuan-tuan perempuan bayangkan, kan, daripada seorang bapa yang soleh ni, anaknya begitu ramai. Dan bayangkan anak-anaknya pun menjadi orang soleh, Masya Allah, memang pahalanya memang tak ada kesudahan lah. Dan sampai hari ini kita membaca hadis yang beliau bawa, maknanya kalau kita ni hadis yang popular yang idza mata ibnu adam inqata'a min amalihi illa inqata'a amalu illa min thalas, kan? Melainkan 3 perkara tu. Kita ni mungkin tak dapatlah 3-3, tapi Anas bin Malik ni contoh yang sangat jelas, memang 3-3 dia miliki. Waladun salihun, anak yang soleh, sedekah jariyah, kan? Dan ilmun ma yantafi'u bihi, kan? Jadi tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, so kita ni cuba. Jadi nak ceritanya kat sini, memang ini realiti. Apabila betul kaedah kita, betul jalan kita, Masya Allah, keturunan kita soleh-soleh semuanya, mudah-mudahan. Okey, yang seterusnya mengelakkan perceraian. Macam mana pula hikmah poligami? Elak percerai. Orang duk kata poligami lah menyebabkan bercerai, kan? Tapi kat sini mengelakkan perceraian. Apa contoh dia? Contohnya apa yang berlaku kepada isteri Rasulullah sendiri, Saudah, kan? Jadi Saudah ni dia wanita yang berumur lah, lebih berusia daripada Rasulullah, kan? Dan dia rasa dia dah tak perlu dia dah tak ada kehendak lah, senang cerita, kan? Kehendak kehidupan suami isteri untuk bersama tu dia dah tak ada lah, kan? Jadi bila dalam keadaan begitu, Rasulullah bersedialah, kan, nak melepaskan dia, tetapi dia kata dia memberi malam dia kepada isteri Rasulullah yang lain. Yang penting dia bersama dengan Rasulullah. Ini yang kita nak, kan? Jadi banyak aja kita jumpa dalam masyarakat kita benda ni berlaku, kan? Dan kehidupan tu harmoni, alhamdulillah, kan? Dan isteri itu mungkinlah peringkat awalnya dia suka menerima, tapi sampai satu masa pengalaman saya sendirilah dengan kawan-kawan tu, alhamdulillah, kan, mereka pun bersyukurlah dengan jalan ini. Bersyukur kerana apa? Dia dah tak berdosa lah. Kalau tidak, wanita ni dia menanggung dosa. Kan, apabila suami ada keinginan, dia tak ada keinginan, kan, dan dia tak melaksanakan tanggungjawabnya, maka berdosalah seorang isteri. Okey, yang seterusnya, batas-batas dan syarat keharusan berpoligami. Okey, yang pertama, jumlah isteri. Kita ni manusia biasa. Kalau Rasulullah tu isterinya lebih dari 9, kan? Ada 9 dan ada pendapat mengatakan 11, kan? Kalau dicampurkan dengan hamba. Okay. Yang seterusnya, tidak bersaudara antara isteri pertama, isteri kedua, tak bolehlah adik-beradik. Okey, yang ketiga, berlaku adil.
Yang keempat, giliran. Okey, bila kita cerita tentang berlaku adil, kita cerita tentang giliran, kan? Ada ayat yang sangat popular lah bagi penentang poligami. Apa ayat dia? Dia akan baca ayat walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Surah Nisa ayat 9. Kan? Apa maksud ayat tu? Walan, selama-lamanya tidak. Kamu tidak boleh, kan, untuk berlaku adil, kan, antara isteri-isteri kamu. Ayat ni Rasulullah Allah tuju kepada siapa? Kepada Rasulullah. Kan? Kamu tak boleh. Kan? Jadi maksudnya apa? Habis kenapa Rasulullah berpoligami? Jadi yang dimaksudkan tak boleh ialah dalam bab kasih sayang. Memang tak boleh, kan? Bab kasih sayang ni maksudnya bab benda yang tak nampak, bab fitrah lah. Maksudnya bab hati kita ni yang boleh diukur. Giliran tadi boleh, tapi kalau giliran pun kita dah tak betul, kena muhasabah kita. Nanti di akhirat kita dibangkitkan dalam keadaan sengit sebab tak adil, kan? Apa maksud dia? Kalau giliran seminggu di sini, kenalah seminggu sini, seminggu di sana, kan? Kalau giliran semalam sini, so esok pun begitu, kan? Itu panggil giliran. Giliran ni boleh ukur, masa boleh ukur, kan? Itu sebab bagi mereka yang berpoligami ni kena selalu minta maaf dengan isteri, kan? Kena minta maaf sebab sebenarnya sudut giliran pun kadang-kadang kita bukan nak kata apalah, sebab kita ni bekerja. Katalah kan isteri kita seorang, kan, seorang di Selangor, kita duduk Selangor lah, seorang lagi di Johor. Mati tengah jalan tuan-tuan, kan? Ulang alik, semalam di Johor, semalam di Selangor, kan? Tak sampai ke Johor, kan? Mungkin sempat ulang berapa hari je. Itu sebab di sini, kan, kena ada tolak ansur, dan kena isteri pun kena faham, takkanlah kita ni nak suruh suami kita ni masuk neraka. Itu sebab kena ada tolak ansur, kan, kena fahamkan, kan. Tempat jauh, kan, yang isteri yang jauh ni kena faham lah, mungkin terpaksa jumpa 2 minggu sekali, kan. Tapi itulah sebenarnya, kan, kalau kita perhatikan hadis Rasulullah, kenapa? Perasan tak? Apabila suami balik, suami balik ke rumah, antara amalan para sahabat, sediakan secawan air. Kan? Sediakan secawan air. Jadi kalaulah katalah kita ni menjadi isteri yang suami balik sesekali, kan? Dia balik sesekali je, seminggu sekali, 2 minggu sekali, kadang sebulan sekali. Kadang ada orang bertanyalah dengan saya juga, kan, atau dengan isteri saya, kan, macam mana cara kita nak jawab? Kita nak marah tak? Bukan itu caranya, kan? Itu nak marah suami, nak petikaikan, bukan. Dia balik sesekali tu, kita raikan dia dengan sehebat-hebatnya, kan? Maksudnya kalau contoh hadis tadi, kita sediakan air, kan? Lepas tu kita berpakaian yang cantik, kan? Kita menyambut dia. Jadi tuan-tuan perempuan, walaupun dia balik jumpa kita 2 minggu sekali, tapi dia merasakan bahawa kita ni macam bidadari, dan kita menyambut dia macam seorang putera raja. Dan itulah kualiti, kan? Kualiti kehidupan suami isteri. Sebenarnya kualiti. Ini yang kita nak kejar. Kita bukan nak kejar kuantiti. Kadang ada isu lah, kan, ada wanita ni dia kata, Allahu Akbar, saya ni diinaya, saya ni dizalimi. So macam mana kita fahamkan dia? Begini, walaupun dia balik seminggu sekali, tapi berilah yang terbaik, kualiti kepada dia. Dan insya-Allah kita tak kecewa pun, sebab kita kena faham tempat jauh, kan? Macam ni dia nak ulang alik, so dia terpaksa jumpa kita hujung minggu sahaja.
Jadi di sini kita nampak kan, sudut hari pun kita tak boleh berlaku adil. Jadi kena saling faham, memahami kan. Tolak ansur, ta'awun, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ayat tu umum. Nak bertolong menolong dalam bab lain. Bab suami isteri kita tak nak pula kan. Bab poligami kita tak nak pula. Sebenarnya semua tu kita boleh letakkan unsur bantu membantu. Okey, yang seterusnya tadi isu adil dan giliran lah. Yang kelima, berkuasa menanggung nafkah. Okey, tuan-tuan perempuan, sebenarnya zaman sekarang ni saya boleh meletakkan 80% lah ataupun 90% lelaki yang ada ni mampu menanggung sebenarnya sudut duit. Memang mampu. Dan dapat pula isteri itu membantu. Sebab apa sekarang ni, zaman sekarang ni, isteri yang berada, yang berkerjaya, dan ramai sangat yang tak kahwin, umur dah 40 kan, 30 lebih, yang dia kata apa, saya tak perlukan duit pun, tapi saya memerlukan kasih sayang seorang suami dan juga didikan seorang suami. Dan kalau Allah rezekikan kan seorang anak, alhamdulillah kan. Tapi itulah kan, kadang-kadang manusia ni masa tu macam tu permintaan dia kan, tapi bila dah dapat lain pula kan. Jadi kena, yalah itu tanggungjawab suami lah. Peringkat awalnya begitu kan, tapi bila suami dah memiliki dua, kena adil lah. Tak boleh lah nak berpegang kepada yang lama tu. Dulu kau kata kau tak kisah pun. Tak boleh gitu kan. Bila dah memiliki, kita kena sama. Adil yang zahir itu mesti, tapi adil yang batin Allah maafkan. Tu tadi ayat dia, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Kamu memang tak mampu. Rasulullah merintih sebenarnya, ya Allah, aku ni tak mampu ni kan. Dan aku hanya mampu kan, ialah benda yang ada pada kudrat aku. Ada benda yang memang tak mampu. Tuan-tuan, bab hati ni Allah yang membolak-balikkan hati. Kan? Okey, jadi kita tengok sedikit lagi tentang isu kepimpinan keluarga. Ini asas. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Lelaki adalah pemimpin kepada wanita. Jadi maknanya kalau kita Allah izinkan kan untuk membela ramai wanita, so kita kena bina watak kita sebagai seorang pemimpin. Ada orang dia hebat, pemimpin syarikat, pekerja dia kan 1000 orang, tapi bila balik rumah dia jadi pengikut, kan, balik rumah dia jadi pengikut. Ini something wrong lah kan. So sepatutnya pemimpin ni bermula dari rumah kan? Bukan masuk pemimpin tu dia mesti garang kan? Tapi pemimpin yang boleh menguasai, boleh mengontrol, boleh mendidik. Itu yang penting kan, sebagai ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Okey, apa maksud kepimpinan tadi kan? Itulah yang saya sebutkan tadi. Bukan sekadar kita kan pacak saja, aku ni suami, kau kena ikut cakap aku, kan begitu kan. Tetapi kita boleh memberi tarbiyah, kita boleh menjadi imam, kita boleh menegur dia kan, dengan penuh kasih sayang. Azan Kita nak minta beli tak jadi imam lah. Sebab imam kita cuti bilang kita tak ada. InsyaAllah.
La ilaha illallah Muhammadur rasulullah wa ba'su maqaman mahmudur rasulullah. Okey, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, untuk akhirnya kita tengok apa motif poligami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, al-hikmah at-ta'limiyah. Poligami Rasulullah ialah hikmah bersifat pengajaran, kan? Jadi sebenarnya banyak hadis yang berkaitan tentang fiqh wanita. Jadi apabila Rasulullah berkahwin dengan lebih isteri, kita pun dapat ilmu tu, kan? Dan antara tokoh yang meriwayatkan hadis yang sangat banyaklah, iaitu Sayyidatina Aisyah, isteri Rasulullah sendiri. Okey, yang kedua, hikmah tasyri'iyah, iaitu hikmah perundangan syara. Bila Rasulullah berpoligami, maka ia menjadi hukum syariat akan keharusan perkahwinan di dalam Islam dengan seorang ataupun lebih isteri. Yang ketiga, hikmah ijtimaiyah, hikmah kemasyarakatan. Jadi perkahwinan Rasulullah contohnya dengan anak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan anak Sayyidina Umar Al-Khattab. So kesan dia apa? Kesan dia akan membina lagi, kan, hubungan yang semakin kuat, kan, hubungan agama, hubungan kekeluargaan, dan dia memberi impak kepada hubungan sebuah masyarakat yang sangat harmoni. Yang seterusnya, hikmah siasiyah, tentang politik. Dan kebanyakan isteri Rasulullah ini adalah tokoh-tokoh kaum yang lain, kan? Jadi contohnya Juwairiyah binti Al-Haris, anak perempuan ketua Bani Mustalaq, kan? Jadi apabila Rasulullah berkahwin dengan Juwairiyah ni, kesan dia Bani Mustalaq tadi ramai yang masuk Islam. Ni antara kesan-kesan perkahwinan Rasulullah. Jadi tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, kan, syariat ini benar, kan? Jadi kita terima dengan lapang dada, dan kalau Allah takdirkan kita melalui syariat ini, maka kita cuba buat yang terbaik, kan? Terbaik terhadap isteri-isteri, kan? Ataupun kalau isteri yang melalui benda ni, dia terbaik terhadap suami, dan juga terbaik terhadap madunya, terbaik terhadap anak-anak madunya. Ini yang kita nak bina. Kita kena merasakan bahawa anak dia adalah anak kita, dan ini adalah anak suami yang kita kena bina semuanya. Tidak dipisahkan. Oh, itu anak engkau, kan? Bila suami dah meninggal nanti masing-masing dengan hidup masing-masing. Itu tak betul.
kan? Kena bina daripada sekarang bahawa kita ni sebuah keluarga yang besar. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, hujan rahmat pun dah turun. Mudah-mudahan Allah makbulkan permintaan kita, kan, niat-niat kita yang baik, dan Allah bina kasih sayang di dalam keluarga kita. Jadi ampun maaf, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.